أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Bukit Indah Ampang, Selangor, yang dikasihi tuan-tuan imam, Bilal dan Siap, ashabul fadilah, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, para alim ulama, kepimpinan masyarakat setempat, seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya, maka pada malam ini kita dapat bersama-sama bertemu dan berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, iaitu di Masjid Bukit Indah yang sangat indah ini, untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah kita yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak jawatan kuasa masjid kerana sudi mengundang dan menerima kehadiran saya ke sini. Dan saya hadir daripada Kuantan, Pahang, datang di sini untuk dengan tujuan berkongsi sedikit ilmu, berkongsi sedikit pengetahuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan niat nak mengajar tuan-tuan jauh sekali, tetapi sekadar untuk berkongsi sedikit apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sehingga pada hari ini kita masih lagi diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, yang mana ianya merupakan suatu nikmat yang besar yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sebentar tadi kita baru saja selesai mendirikan solat fardu maghrib secara berjamaah, dan sekarang ni kita berada di dalam suatu majlis yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sebut kepada para sahabat, Nabi kata, idza marartum bil riyadil jannah farta'u, sekiranya kamu lalu ikut taman-taman syurga, maka hendaklah kamu singgah, kata Nabi. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ke taman syurga dalam dunia ni? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada, iaitulah di antaranya majlis-majlis ilmu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita ni kalau kita nak hitung amanah daripada, nak hitung nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya memang tidak terhitung banyaknya.
Nikmat daripada Allah Ta'ala ni bukan hanya setakat nikmat harta benda dunia, bukan hanya setakat nikmat kesihatan, bukan hanya setakat nikmat kita dapat menikmati hidangan makanan yang lazat dan sedap. Tetapi nikmat itu juga bila mana kita dapat berada di dalam rumah Allah. Nikmat itu juga bila mana kita dapat mendirikan solat fardu secara berjemaah. Sebab kita sedia maklum, solat fardu secara berjemaah ini merupakan satu di antara perkara yang sangat besar fadilatnya, yang sangat tinggi kelebihannya. Lebih-lebih lagi pula bila mana kita solat fardu itu, berjemaah itu, kita berada pada saf yang pertama. Hari ini kita melihat tuan-tuan sekalian, suatu penyakit yang berlaku rata-rata di kalangan umat Islam kita pada hari ini, iaitu dia tidak ada rasa seronok, tidak ada rasa nak berlumba-lumba antaranya untuk berada di dalam saf yang pertama. Sedangkan dalam perkara kebaikan itu Allah Ta'ala suruh berlumba-lumba. Fastabiqul khairat, kata Allah. Maka berlumbalah dalam melakukan perkara yang baik, perkara kebaikan. Maka gitu juga bila mana kita semayang fardu, semayang jemaah, kita nak kepada saf yang pertama. Sebab fadilat duduk saf yang pertama ni sangat besar. Sebab tu dalam benda baik, moleknya duduk depan. Semayang jemaah duduk depan. Nampak? Tapi banyakkan orang Melayu Islam ni dalam perkara ibadah dia tambah duduk depan, dia nak duduk belakang. Tapi kalau tengok bola nak duduk depan, tidak nak nampak skora waktu. Tengok drama nak duduk depan, tengok Hindustan nak duduk depan. Kalau duduk belakang berasa tak puas. Tapi kalau dalam ibadah, dalam semayang jemaah nak duduk belakang. Duduk dalam majlis ilmu pun nak duduk belakang. Bukan masjid ni, masjid kat lain. Dia tambah duduk depan. Tanya berapa tambah duduk depan? Sama je. Depan ke belakang ke sama je. Duduk belakang senang sikit, nak tembak, nak lari. Terutama tepi pintu senang sikit, biasa nyatuk mata lagi keluar. Kalau duduk depan payah nak keluar. Tapi kalau perkara dunia nak duduk depan. Jadi terbalik tu. Patutnya dalam perkara akhirat, perkara yang mengundang keberkatan, mengundang kelebihan, mengundang kebajikan daripada Allah, itu yang kita nak duduk depan. Antaranya seperti mana saya sebut tadi, semayang jemaah. Semayang jemaah dalam saf pertama ni tuan-tuan, kelebihannya Nabi sebut. Nabi kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil muqaddam. Biasa kita dengar innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tu ayat Quran. Ayat ni biasa kita dengar hari Jumaat. Kalau dia belah-belah tempat saya itulah. Bila tu bila sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hak korek hidung. Hak muat tak tutup mulut. Hak yang termenung. Hak tengok kipas. Seolah-olah kata Allah Ta'ala tu tak ada benda. Sedangkan Allah kata ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hei orang beriman, selawat dan mengucap salamlah kamu kepada Nabi. Sebab Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Tapi kita relax, sadar, awak tak tahu, relax. Tapi belah sini
kita dah tahu dah sebab dah rajin sembahyang Jumaat ni. Dak rajin sembahyang Jumaat alik ni, dak rajin jadi khatib alik ni, dak rajin. Ada setengah-setengah tempat kalau ada sahabat saya bagi tahu, kalau di belah-belah Aceh, belah Sumatera, bila hari Jumaat, bila sebut, bila baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sallallahu wasallam alaihi. Jawab para makmum. Dah baru jawab sallallahu wasallam alaihi. Bergegar masjid jawab tuan-tuan. Berselawat kepada Nabi. Tempat kita warak terlebih. Dah selawat pun tidak. Dan bila suruh selawat dia senyap aja. Bila sebut Yahudi Nasara pun senyap juga. Biasa dengar kami kalau kita, apa nama ni, kuliah-kuliah tazkirah kadang-kadang disebutkan kekejaman Yahudi dan Nasara, sedangkan kita bila dengar orang sebut Yahudi Nasara laknatullah, maka sunat kita jawab laknatullah juga. Ni warak terlebih kita Yahudi Nasara. Cadik je muka. Nah, patut sebutlah tak laknatullah sebab tu golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dah warak terlebih tu jadi kita tu. Jadi gitu ke? Yang dalam hadis ni Nabi kata innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'ala saffil muqaddam, berselawat ke atas makmum yang bersolat pada saf yang pertama. Nabi sebut, Nabi mulakan perkataan atau kalam baginda yang mulia ini dengan menggunakan kalimah inna littaukid. Nah, sesungguhnya Allah dan para malaikat, bukan main-main tuan-tuan. Maknanya orang yang bersembahyang jemaah dalam saf pertama, nah, dia tu termasuk dalam golongan, dalam kumpulan yang diucapkan selawat oleh Allah dan juga oleh para malaikat. Allah Rabbi tuan-tuan. Besarnya kelebihan kita bila mana kita bersembahyang pada saf yang pertama. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut, Nabi berdoa. Nabi kata, ya Allah, ampunilah dosa mereka yang bersembahyang di saf yang pertama. Ampunilah mereka yang bersembahyang di saf yang pertama. Ampunilah mereka yang bersembahyang di saf yang pertama dan yang kedua. Saf pertama Nabi sebut 3 kali, saf kedua Nabi sebut sekali. Nabi doa. Nah, maknanya saf ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 18, 29 tak ada. Ilek wang gepek langsung ada. Tak ada. Maknanya hak saf pertama Nabi berdoa kepada Allah. Nabi tuan-tuan, Nabi doa kepada Allah. Takkan Allah doa makbul. Nah, Nabi ni siapa dia? Sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk yang ada di bumi dan yang berada di langit. Tiba-tiba Nabi berdoa untuk kita kepada Allah. Nah, kelebihan bagi orang yang sembahyang di saf pertama dan saf yang kedua. Tapi kita tak juga. Tambah juga nak duduk saf pertama, nak duduk juga saf belakang. Ni jadi masalah. Kadang-kadang dia bukan tak nak, dia kata, Ustaz, saya bukan hamba Ustaz, mayang saf pertama. Dah tu kadang-kadang saf pertama tu dah penuh, hak kosongnya belakang Tok Iman. Hak tu masalah sikit itu. Belakang Tok Iman. Nampak? Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok mana-mana tempat hak saya tengok lah, bila tempat kita gitar sekirah dan sebagainya, bila Tok Iman sebut luruskan saf, rapatkan saf, penuhkan saf. Nah, pakat mari berterabur kali masuk saf. Kadang-kadang Tok Imam akak takbir lagi ni, sebut lagi, penuhkan saf hadapan, kata Tok Imam. Sebab saf belakang Tok Imam tu tak ada orang nak pergi.
Tak ada orang nak pergi, tuan-tuan. Tak ada orang nak ambil jawatan berada di saf pertama belakang tu imam. Tak ada. Pasal apa tak ada? Sebab dia bimbang. Bila sembahyang KG, takut-takut imam terkentut. Bukan imam ketuk tu kerana takut bau tak. Imam ketuk, bila imam ketuk, batal sembahyang imam. Bila batal sembahyang imam, yang belakang imam kena naik jadi itu imam. Itu masalah. Itu masalah. Sebab tu berlaku satu tempat, imam ketuk tengah sujud sembahyang maghrib. Tu imam pun satu hal kok, ketuk kain sujud. Ketuklah waktu lain. Tengah sujud dia ketuk. Sujud yang kedua rakaat yang pertama. Maknanya lepas sujud tu naiklah rakaat kedua. Nak barangkali tu imam ni tak tahan rambutnya, terketuk juga dia. Bila ketuk tengah sujud, tuan-tuan, dia ketuk. Dia ketuk tengah sujud, dan tengah sujud tu dia meninggalkan jemaah. Tu imam. Tengah makmum tengah sujud, dia sebut subhanallah. Tinggal cabutlah mic ni. Makmum pakat sujud belakang. Tak apalah. Tiba-tiba bunyi suara seorang hamba Allah menggantikan tempat imam. Takbir intiqalah, naik rakaat kedua. Allahu akbar. Makmum pun naik. Kejut belaka. Bila masa duduk dia naik depan, kejut belaka. Dah apalah sembahyang. Habis sembahyang, ada seorang pokcik tanya budak ni, muda lagi. Dia kata, "Dik, nak tanya sikit ni." Apa tanya dia pokcik? Masa bila naik depan tempat tu imam? Tadi tu bila? Tadi masa tu imam keluar tu kita pergi selalu. Okey, tu dah leh tu sana tu. Batal sembahyang itu tu naik gitu. Tak batal pokcik, sebab kita dah bangun daripada sujud. Dah tu pergi mana? Kita pergi dalam keadaan sujud. Dia pergi depan hati tu imam dalam keadaan sujud. Batal juga tu kata pokcik. Akad kepala sujud balik jadi 2 kali sujud. Tak, kita tak akad kepala, kita sengit kepala. Tuan-tuan bayang. Cuba tuan-tuan bayang, daripada sah pertama nak pergi tempat tu imam ni dalam keadaan sujud, merakuk gitu, sengit dahi, menelah dahi kawan tu. Dah lah kapek tu, kapek lama dah nipis, kerah lah pula. Macam kapek Sejik Bukit Indah ni, sedap lembut. Sekali sujud terlelah, tak ada hidung. Faham? Ni nelah dahi, sengit hidung. Dalam pokcik pun nak tahu pada juga. Oh gitu. Lalah kali habis perjalanan belakang sini. Berapa jadi gitu? Kerana tak ada ilmu. Sebab tu ramai orang tak nak duduk saf hadapan, ramai orang tak nak duduk saf hadapan yang di belakang imam, kerana takut berlaku masalah tadi, pasal tak ada ilmu. Cuba kalau kita ada ilmu, kalau imam batal pun tak ada masalah. Imam pun satu hal juga. Yang pergi keluar tengah sujud tu siapa suruh? Dah dia kata batal, mana boleh terus bayang? Haram. Betul dah, memang haram. Tapi waktu tu kan waktu darurah. Naik dulu, dimaaf pada syarat naik dulu. Naik rakaat kedua, jangan baca Fatihah, terus keluar daripada sembahyang. Subhanallah. Baru sedang hak belakang naik jati tu imam. Sebab tu dalam waktu rakaat, dalam waktu sujud, bila mana imam terbatal, boleh teruskan. Kerana kalau ditinggal waktu tu mendatangkan masalah kepada makmum. Dan makmum pula, kalau katalah imam tinggal waktu sujud, janganlah naik terus ganti imam, tapi jangan pergi lagi tempat imam. Naik dulu rakaat baru melangkah di tempat imam. Buatnya kata imam tinggal tengah rakaat. Takkan tengah rakaat tu. Tuan-tuan bayang tengah rakaat pergi depan. Jai. Dah kena ini. Tak apa.
Sebab itulah masalah yang pertama, ramai orang tak nak duduk belakang untuk imam. Sebab jadi gitu. Sebab takut imam batal. Imam batal, dia kena jadi imam. Dia takut berlaku perkara itu. Jadi dengan sebab tu ramanya kita lihat orang tak nak berada di saf yang paling hadapan. Jadi lagi mana nak selesaikan masalah ni? Tak ada dengan cara lain, tuan-tuan, melainkan dengan kita berada di dalam majlis-majlis ilmu. Itu je cara. Majlis ilmu bukan sampai 5-6 jam satu hari. Dah lama. Paling lama pun sejam setengah. Paling lama sangat pun dah. Lama sangat pun 2 jam. 2 jam tu pun jangan kata makmum. Ustaz hok ngajar pun tak layak dah. Ustaz hok ngajar, dia boleh ngajar sampai lebih 2 jam. Ngajar lebih 2 jam, esok tak ngajar dah tu. Jeng. Nampak? Paling lama pun 2 jam. Boleh pergi 2 jam lebih. Kita je hok tukar dengar. Sejam pun berasa lama dah. Itu tengok jam. Tengok ustaz. Dia jeling. Lepas tu tengok jam dah. Datang ni tak berhenti lagi. Basi. Lepas tu tengok ustaz. Dia ustaz dengar ngajar. Lah kali tak berhati, dia jeling ustaz, dia jeling ke jam. Ustaz buat tahu. Dia kata tak berhenti bahasa ustaz ni. Ustaz saja dia berhenti bahasa juga. Lah kali nak marah kan. Ketuk jam. Ustaz pun tak faham juga. Ingat ke jam dia mampu. Ngajar juga lah ustaz ni. Degar nak ngajar. Lah kali bangun. Dah ke berapa nak reti? 2 jam dah ni. Nampak? Baru 2 jam dah bisi bangun. Nampak? Maknanya nak khabar tuan-tuan. Ustaz hok mengajar, ustaz hok yang buat kuliah, yang pergi tazkirah pun paling lama pun 2 jam dah ni lebih. Nak bagi tahu kepada kita, walaupun kita berada dalam majlis ilmu, sejam je sehari cukup dah. Sebab Allah Ta'ala tidak memfardukan, tidak tetapkan berapa lama mesti kita berada dalam majlis ilmu. Kita keluar cari makan 8 jam sehari. Keluar pagi pukul 8, balik pukul 5. Berapa jam? 9. 8 jam, 9 jam cari bahagian dunia. Hasanah fid dunia, bahagian dunia. Waktu malam sehari je, sejam je, pukul 8 sampai pukul 9 contoh, atau 7.30, 8.30. Waktu prime time. Ni waktu prime time, waktu perdana. Kita pergilah mana-mana tempat pun dalam dunia. Waktu selepas sembahyang maghrib nak sampai ke sembahyang isyak, waktu itulah waktu orang belajar ilmu agama. Gilah mana-mana negeri, gilah mana-mana negara pun, waktu itulah di antara waktu yang ramai orang belajar agama. Dah ada sampai 3 jam kuliah maghrib. Tak ada, sejam paling lama pun. Sejam tu pun tak apa, mari juga duduk dengar. Balik dah mari sembahyang maghrib. Mari dah sembahyang maghrib tu, tengok ustaz mari ngajar yang maha tumbuh lagi. Basa sungguhlah. Bukan sejik ini tuan-tuan, sejik air. Bukan hak sini. Dia mahal lagi. Wahai sejam, dia bukan lama. Sejam tu pun untuk apa? Untuk kita nak mencari hasanah fil akhirah. Saat ni 8 jam siang tadi, hasanah fil dunia. Ni waktu maghrib 1 jam, hasanah fil akhirah. Sipil kita 8-1, tak sama. Tapi bagi Allah seri dah. Dunia kita cari, akhirat kita cari di sisi Allah. Lepas dah tanggungjawab kita. Lepas dah. Walaupun pada kita 8-1. Dah kalau 8-1 tu kalau main bola, dikira bila habis masa tiup whistle tu balik bodoh gitu ke penalti. 8-1. Jawab soalan. Balik gitu ke penalti? Balik.
Nah, main cukup 90 minit. Referee tiup mesin. Habis masa. Nah, lepas tu mari jumpa. Dah ganya sambung tambah masa ke penalti. Kata penalti tu. Dah habis dah bukan. Dah balik ya. Oh lah 8-1. Balik dah lah kalau. Balik dah ni. Ikutmu balik mana-mana pun dah mu dapat se. Balik rumahmu hak 8 balik Vietnam. Nah, minggu depan pula mu pergi Vietnam. Boleh sakit pula mu kena katok lek mu. Nampak? Hari tu kawan tu mari sini mu katok dia. Ni mu pergi sana mu pula kena katok dia lagi. Boleh nyakit mu lagi. Itu di sisi manusia. Nah, sisi Allah sama je. 8 jam kita cari dunia, 1 jam kita cari akhirat. Nak khabar kepada kita, tertunai dah tanggungjawab kita, terlepas dah kefarduan kita yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, dah ustaz kalau ngaji juga tak pandai-pandai jadi guanya ngaji dah ustaz habis sejik dalam Selangor ni, habis sejik habis surah kita pergi nadah kita, tapi dak erti-erti juga guanya dosa dak kita. Baik, Allah Ta'ala mewajibkan kita mempelajari ilmu agama. Sebab kalau kita nak berjaya di dunia, kita kena ada ilmu dunia. Nak berjaya di akhirat, kena ada ilmu akhirat. Nak berjaya dua-dua, kena ada dua-dua. Dan kita kena fikirlah, dunia dengan akhirat mana lama? Mana lama dunia akhirat? Lamalah akhirat. Akhirat ni tempat tinggal yang kekal abadi. Dunia fana, binasa sekejap. Kehidupan kita dalam dunia dah lama. Sebab tu dunia ni jangan kita dah kejar sangat, tuan-tuan. Ni masalah kita ni terlalu kejar sangat ke dunia. Sedangkan kita lupa dunia bagi kita sementara. Sekejap je. Kita ada kenikmatan dunia, kita ada kemewahan dunia, kita ada harta benda dunia. Siapa rasa kita tinggal? Kita tinggal. Kita ada kereta yang mewah. Siapa rasa kita tinggal? Kita ada duit, ada pitih, berlana-lana pitih kita, berlambak, beriok cok. Dalam kocek kita banyak, dalam beg duit banyak, dalam beg sampai cerita. Dalam peti besi hak kat rumah, bawah tilang, dalam sarung batang, pitih kita. Dalam peti sejuk ada kok pitih. Tempat yang paling selamat dalam peti sejuk, bini tak jumpa cari. Sebab bini kita tak sangka tok lelaki simpan pitih dalam peti sejuk. Kalau simpan dalam lelaki, dia tahu waktu hilang semua. Orang puang memang berakhir curi. Bukan hak sini, bukan hak Bukit Indah bukan. Bukan hak sini nak UK Perdana. Bukan hak sini. Jangan marah makcik. Datang kata datang ni kemari-mari kata aku selalu. Nampak? Dah kita tinggal ke kita bawa? Tinggal. Siapa rasa kita tinggal. Dah benda yang kita bawa, antara yang kita bawa amalan. Amalan hak yang diterima oleh Allah, amalan hak mana? Yang pertama amalan hak ikhlas. Yang kedua amalan soleh. Yang ketiga amalan yang berlandaskan dengan ilmu pengetahuan. Kalau amalan ikut-ikut, kita tak ada ilmu, tapi kita beramal melalui amalan ikut-ikut. Tengok orang buat, kita buat. Tengok orang buat gini, kita buat gini. Tengok orang buat gini, kita buat gini. Dia panggil amalan copy paste control. Kalau orang Melayu kan berakhir niru. Batu tuan-tuan, minta maaf cakap tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, orang kita semayang.
tiap kali bagi salam, mana gaya bagi salam? Nah, macam-macam pasal bagi salam. Ada hak pasal bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada hak pasal Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bahan mana tu kita tak tahu. Nabi beri salam biasa je. Sahabat kata Nabi beri salam, salam pertama Nabi pusing ke kanan sehingga sampai tahap mana? Tahap kata sahabat makmum yang berada di saf pertama nampak akan putih pada pipi Rasulullah. Begitu juga salam yang kedua. Kita beri salam Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tak dalam hadis ke, baik mana kitab hadis, kitab fiqh ke mana-mana, bagi tahu Nabi beri salam, tunduk kepala, akak pusing kanan, lepas tu tunduk balik, akak pusing kiri. Ada? Tak ada. Dah apa kita buat? Sebab tengok orang buat. Nah, bapa buat gini. Oh, kita tengok tok kita dulu buat gitu. Kita buat tak oh, mu ikut tokmu. Oh, kita ikut tok kita. Mu dengan tokmu sama bodoh je lah. Bapa gitu sebab tak tahu ke benda. Nah, amalan ikut-ikut kalau betul tak apa tuan-tuan, tapi kalau salah sedikit tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah Nabi suruh seorang laki-laki sembahyang pada satu waktu yang sama sampai 17 kali. Sebab Nabi tengok dia sembahyang tak betul. Sebab apa tak betul? Sebab dia sembahyang bukan kerana ilmu, bukan berdasarkan ilmu, tetapi ikut-ikutan. Nah, Nabi pergi masjid tengok ada seorang laki-laki sedang bersembahyang. Nah, dia dah sembahyang, dia pergi kat Nabi beri salam. Nabi jawab salam dia, lalu Nabi kata, "Kum fasalli fa innaka lam tusalli." Bangun sembahyang semula sebab tadi mu tak sembahyang. Bangun pula tuan-tuan, sembahyang pula. Lepas sembahyang beri salam, Nabi ulang benda yang sama. Kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun pula, sembahyang pula. Habis sembahyang Nabi pun khabar pula. Kum fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai 17 kali. Pasal kerana apa? Apa kesalahannya? Kesalahannya hanya satu je. Apa benda? Tidak ada tamak nina. Tak ada tamak nina. Nah, bangun pada rakaat sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, sujud selalu. Tak ada tamak nina, mana tidak ada tata tertib. Tidak ada disiplin dalam sembahyang. Nah, dah kalau dalam sembahyang tika ngada Allah Ta'ala pun tak ada disiplin, macam mana kita dengan masyarakat, macam mana kita dengan manusia, macam mana kita dengan kehidupan dunia, lagi tak ada disiplin. Dengan Allah Ta'ala tak ada disiplin dah. Lepas tu kita lagi minta maaf cakap tuan-tuan, banyak masyarakat umat Islam ni bila sembahyang tak ada disiplin, langgar disiplin. Mana dia disiplin? Bukan hanya setakat tamak-inah, soft. Kita tengok soft sembahyang. Nah, waktu tu imam buat khabar, luruskan soft, rapatkan soft, samakan tumit belakang, kata tu imam. Dia buat sadar. Kata tumit dah sama. Ikut anda aku, tumit aku bukan tumitmu. Dia boleh marah wala pula. Itu satu masalah. Masalah kedua, masalah orang sembahyang atas kursi. Dah lagi uzur. Kita nak kata mana lah, dia uzur, dia sembahyang atas kursi. Tapi bila sembahyang atas kursi, di mana yang dikira sebagai ganti kepada tumit? Bukan tumit, kaki kursi itu. Kaki kursi itu duduk di tempat yang sama tumit dengan orang. Ni dia tak, dia sembahyang atas kursi, kaki kursi itu belakang, kaki dia duduk atas sofa sama dengan orang. Dan kalau orang belakang dia nak nyanyi, nak sujud, orang belakang ni tu lagi nak sujud lagi. Dah nyanyi, nak sujud gitu dulu.
nak sujud. Allah. Lepas tu bila qiyam pun lagi di depan Allah. Nah, boleh kata pakcik, jawab itu pakcik. Berapa pulaknya? Kan kaki kan tumit kan kena sama. Ustaz kan berdah kan? Betul dah pakcik, tumit kena sama pakcik. Tapi masalah sekarang ni, tumit pakcik tak kira kaki kursi. Sebab pakcik mayang duduk atas kursi, bukan pakai, bukan diri. Dah riah bukan kursi mu. Dia mahgah dah. Nah, kalau belah tempat kita, belah tempat saya ni kata mana? Kalau pasal gitu ambil kursi pok atas kepala pakcik, baru dia reti. Nampak? Pasal apa jadi gitu? Sebab tak ada ilmu. Nampak? Sebab tak ada ilmu. Sebab tu kalau tuan-tuan kita tengok zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, sebelum imam akad takbir, Umar cek sah. Periksa sah semayang ni, pegang watang se. Tumit tak sama piak dengan watang. Cuba Tok Imam kita buat sekali. Tok Imam kita buat sekali. Sebelum akad takbir, Tok Imam bawa watang. Mesti tengok tak sama, piak. Hal ni tak sama, piak. Jawabnya, esok masuk harian Metro, front page. Muka depan. Imam terlampau dia bagi. Tajuk so, imam terlampau. Orang kata berapa pula? Seorang imam bertindak secara melampau apabila meletak kaki tiap-tiap daripada para jemaah kerana tumit tidak sama apabila hendak mendirikan sembahyang. Orang faham, orang kata bagus Tok Imam ni. Kalau orang tak faham, orang kata Tok Imam ni berat menanam cara ketumit orang. Tumit dia kan bukan tumit mu. Itu orang tak faham. Dah ada kita buat itu tak ada. Sebab tu tuan-tuan, kita pandang ringan kepada masalah tumit ni. Kita pandang ringan pada masalah sah. Kalau kita balik kepada zaman peperangan salib, zaman perang salib yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi antara perkara yang diambil berat, yang pertama sembahyang jemaah, yang kedua saf sembahyang, yang ketiga hubungan bala tentera mereka dengan Allah. Kenapa diambil kala 3-4 kala ni? Kerana kalau dipermudahkan perkara-perkara tersebut, bimbang takut tidak turun pertolongan Allah. Kita ambil mudah dalam masalah sah sembahyang, tapi mudah. Kalau masalah sah sembahyang kita ambil mudah, macam mana pula hal keadaan bila mana kita duduk dalam majlis ilmu? Sebab tu tak heran kalau orang bermudah dalam majlis ilmu. Sebab tu tak heran orang tak ambil berat masa majlis ilmu. Sebab sah sembahyang pun dia buat mudah. Sah sembahyang buat mudah majlis ilmu lagi lah. Sebab tu kita tengok dalam majlis ilmu ada orang korang hidup, ada orang tidur, ada orang macam-macam, ada orang bersembah, ada orang kata wasbih. Tahu kata wasbih? Orang sini mana kata wasbih? Gentel buah tasbih. Belah patah timur dia panggil kata wasbih. Ada orang baca WhatsApp, ada orang baca Quran. Quran bagus dah baca, bagus, tapi dah kena tepat membaca Quran dalam majlis ilmu. Berwirid bagus dah, berwirid bagus, tapi dah kena tepat berwirid dalam majlis ilmu. Dah kena tepat. Nak baca Quran boleh balik rumah baca Quran, ataupun selesai majlis ilmu baca Quran. Nak selesai majlis ilmu nak wirid ya. Ini tak sembahyang, Tok Imam wirid, kamu wirid pula. Tok Imam lepas sembahyang, Tok Imam wirid salam, Tok Imam wirid, dia tambah wirid, dia tak sembahyang sunat. Berat nana. Bahas sembahyang sunat. Allah. Tok Imam wirid subhanallah, 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 subhanallah. Sembahyang sunat. Bila kita tanya mazhab mana yang pakai? Dah apa sah dah kan sembahyang? Betul, dah sah tapi dah kena adab. Dah kena adab. Kita ni kan ada 3 perkara dalam Islam, 3 perkara besar. Yang pertama akidah, tauhid.
Yang kedua syariat, fiqh. Yang ketiga tasawuf, akhlak. Nah, batu dalam ibadah pun dia kena ada tasawuf. Betul dah sah sembahyang, tapi apa nama ni, memang sah dah sembahyang. Jangan kata dak wirid. Kita sembahyang tengok kipas, sah. Kita sembahyang sambil sembahyang tengok kipas, sah dah sembahyang tengok kipas? Sah. Tengok kaki, sah. Sah. Tengok kipas atas sini, sah. Tengah sembahyang bosok kipas ni, macam kipas ni kotor. Lepas tu jenis kipas semua. Bos, ni kecil. Tengok ni pula. Dinding tu comel. Berapa dia beli ya? Tok Imam tu baca surah depan. Lepas tu dia tengok kaki orang tu. Patut busuk. Stoking pula. Dia kata. Dalam hati sebut, dalam hati sah tak? Sah. Pada fiqh sah. Tapi bila nilai pada tasawuf, Imam Ghazali kata apa? Sembahyang orang ni Allah tidak pandang. Allah tak pandang sembahyang orang ni. Allah tidak nilai sembahyang. Pada syariat, pada fiqh sah. Pasal tidak ada benda yang membatalkan sembahyang. Jadi gitu kok dalam masalah lepas kita wisalam. Imam Ghazali sebut, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani sebut, orang sembahyang jemaah antara matlamat dia nak apa? Nak 27 kali ganda kebajikan. Imam Ibnu Hajar kata apa maksud 27? Maksud 27 ni perbezaan antara orang sembahyang seorang dengan sembahyang jemaah. Orang sembahyang seorang berada di satu tingkat, orang sembahyang jemaah duduk di tingkat yang atas, iaitu tingkat ke-27. Itu ibarat dia. Jadi Imam Ghazali kata mana? Nak dapat 27 ada syarat dia. Apa benda syarat dia? Sembahyang jemaah saja satu takbir dengan imam, bukan setakat tu. Imam Ghazali kata bermula daripada jawab azan yang dilakukan oleh muazzin. Tok bila bang kita jawab, ini segi penyakit. Time tok bila bang, time tu ia masuk dalam kandah. Berat nanang sungguh. Tok bila bang, ya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masuk isyak lagi. Masuk isyak. Baru sebut bab. Itu berarti untuk menghormati laluan azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sini insya-Allah Biasanya pukul berapa sini habis? Kuliah mana? 8.45 insya-Allah. Kita sambung dalam 10 minit sikit insya-Allah. Baik. Jadi bila kita nak dapat 27 kebajikan, Imam Ghazali kata bermula daripada jawab azan. Jadi masalah yang berlaku pada masyarakat kita ini banyak yang berlaku bila waktu azan itulah banyak di antara kita yang berpusu-pusu, yang berlomba-lomba masuk dalam azan. Ini masalah. Sepatutnya waktu azan itu kita jawab dan kita menghormati. Satu. Yang keduanya waktu azan ni tuan-tuan, Nabi sebut Iblis ni bila dia dengar je azan, Iblis takut lari sampai ketut. Lari sampai terkentut-kentut. Lari mana? Lari masuk dalam tandas. Kita ni pula time untuk bila azan, time tu kita dah ni pelik. Jadi dah Iblis masuk tandas, kita pun masuk tandas atas. Dia terbuku boleh. Terbuku boleh. Ini jadi masalah. Itu satu. Bila jawab azan, kemudian kata Imam Ghazali buat solat sunat rawatib qabliyah ba'diyah. Kemudian berada sekali dengan imam untuk sembahyang Jumaat. Kemudian kata Imam Ghazali sebut di dalam Bidayatul Hidayah, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala sebut dalam Hidayatul Salikin, antara syarat nak dapat 27 kebajikan, iaitulah kata Imam Ghazali, selesai sembahyang jangan bangun sebelum imam bangun. Mana imam tak selesai lagi urusan dalam sembahyang, tu urusan dalam sembahyang lah, wirid, doa dan sebagainya. Imam tak selesai lagi. Bila imam tak selesai, Imam Ghazali kata jangan bangun. Melainkan ada perkara-perkara yang orang kata mustahab. Sakit perut ke, nak qada hajat ke, nak balik di rumah, ada hal mustahab, anak nangis dan sebagainya, itu lain cerita. Ini kita tinggal apa tu saya ngata-ngata lah, mana-mana lah saya pergi, saya nampak tuan-tuan, habis pergi salah dia betul rapus sekali. Tinggallah mak Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok, AJK seorang nak ikut imam diri. Dia kata banyak apa ustaz dah sibuk-sibuk, bukannya wajib. Betul dah, bukan wajib dah. Tu kenapa? Sunat je pun. Sunat je pun. Betul dah sunat tuan-tuan, tapi sunat tu ada pahala tu tak ada pahala? Ada pahala. Dah kita ni banyak ke sikit pahala? Kita ni banyak ke sikit pahala? Nampak kita ni Allah dalam sehari-hari amalan sikit sangat. Nak bangun tengah malam tak mampu dah kita. Nampak tak? Nak buat solat sunat duha, kadang-kadang ada orang buat, kadang-kadang tak ada. Mayang sunat tasbih tiap-tiap malam rasa-rasa tak mampu. Tahu tak? Rasa-rasa tak mampu. Witir pun setahun sekali bila Ramadan, itu pun tarawih. Kalau tak ada tarawih, tak ada dah witir. Maknanya banyak amalan sunat hak kita tinggal pasal kita rasa benda tu berat. Mungkin berat. Ada orang yang rasa berat, ada orang rasa ringan. Tapi hak ni wirid dalam sembahyang, tu imam tolong bawa, kita tolong ikut, takkan hak tu pun berat. Tu imam tolong baca doa, kita tolong mengaminkan. Ingat tuan-tuan buka dalam Hidayatul Salikin, disebut dalam tu, bila mana imam baca doa, antara makhluk yang mengaminkan doa yang imam baca, malaikat. Malaikat tolong amin. Dan ni malaikat tolong amin, kita tempur lari. Komang sepanjang kita nak kata nak 27 kebajikan, tapi tumbuh lagi. Ini masalah.
Ya, ini masalah. Pasal apa jadi gitu? Antara punca tidak lain tidak bukan kerana ketandusan ilmu. Nah, antaranya kerana kita beramal ikut-ikutan. Nah, batu daripada awal tadi saya sebut, kalau betul tak apa. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Kalau tidak lagi, tidak melanggar garis panduan syarak. Tapi kalau tak betul, automatik direct Allah Ta'ala tolak. Berbeza dengan orang yang belajar, beza dengan orang hak mengaji. Orang hak belajar, orang hak mengaji, kalau ada salah dimaaf pada syarak sebab dikira dalam belajar. Sebab tu tuan-tuan, belajar bukan suatu benda yang susah bagi kita. Lepas tu kita balik semula kepada persoalan asas. Jika ditanya kepada kita, dah belajar merata reti tapi tak reti, dosa tak kita? Jawabnya, Allah wajibkan kita belajar tapi Allah tak wajibkan kita pandai. Kalau pandai tu jadi wajib, Allah nanya kita, tuan-tuan. Jawabnya kita ramallah masuk neraka. Bapa masuk neraka sebab tak pandai. Nah, belajar wajib, pandai tak wajib. Yang wajib belajar. Tapi belajar bersungguh-sungguh lah, kena ada keazaman, kena ada cita-cita nak jadi pandai. Tapi dah kalau tak pandai, tak ada arah lah. Kenapa jadi tak pandai? Itulah maha adilnya Allah. Sebab tu kita tengok Allah Ta'ala buat manusia ni ada berbagai-bagai jenis. Ada manusia yang ada umat Islam yang Allah jadikan mereka ustaz, yang Allah jadikan mereka ulama, yang Allah jadikan mereka tok guru. Ada orang Allah Ta'ala tak jadikan dia ulama, Allah jadikan dia doktor. Ada orang Allah tak jadikan dia doktor, Allah jadikan dia lawyer. Ada orang Allah tak jadikan dia lawyer, tapi Allah jadikan dia magistrate. Ada orang Allah tak jadikan dia magistrate, Allah jadikan dia pilot. Makna ada berbagai-bagai. Pasal apa? Ini maknanya maha adilnya Allah. Kalau wajib belaka, kalau semua Allah Ta'ala beri pandang agama, semua jadi ustaz belaka, hak puan semua jadi ustazah belaka, siapa nak jadi doktor? Siapa nak pergi ke laut dekat ikan? Siapa nak candak sutung? Siapa nak jadi tukang rumah? Siapa nak jadi tukang rebung tanah sayur? Dah habis ustaz belaka, habis ustazah belaka dah. Kalau ustazah belaka, siapa nak jadi tukang jahit? Ustazah boleh jahit? Boleh. Tolong jahit baju, minta maaf, I'm so busy, sibuk mengajar. Nah, pakai dok jahit baju. Ustaz boleh candak sutung? Boleh. Boleh tak ustaz, saya nak tepuan sutung lebih kurang 3 baku? Tak boleh, pasal sibuk. Ni lepas ni nak pergi Sabah pula, ni ada kuliah di Sabah. Dan kan ustaz tu seorang je ada ilmu candak sutung. Hak lain ada ilmu gambar sutung tapi makan sutung. Candak dah. Nah, dah kenanya patut maha adilnya Allah. Allah Ta'ala buat berbagai-bagai. Sebab tu pandai dalam ilmu agama tak wajib, tapi berusaha nak pandai dengan cara belajar itu wajib. Sebab tu bila belajar kena ada kaedah. Antara peraturan belajar antaranya disebut oleh ulama, duduk depan. Satu. Yang kedua, jangan nyandar. Minta maaf, hak ni penyakit paling banyak berlaku. Nah, saya orang ngajar tak itu dia nyandar. Nampak? Pasal apa? Bukan sedih ni tuan-tuan, tapi sini pun ada kau nampak gayanya. Pasal apa dia nak nyandar? Nah, sebab bila nyandar ni banyak sangat masalah. Bila nyandar ni dia jadi mudah mengantuk. Nah, jadi mudah terlelap. Nah, bila nyandar ni ilmu payah masuk dekat. Sebab tu saya masa ngaji dulu. Saya ngaji dulu tuan-tuan, ngaji ala-ala pondok, cara pondok. Duduk sela, ngadap tok guru. Nah, tok guru duduk sela, saya duduk sela. Faham tak duduk sela? Faham tak? Bersila. Kita biasa duduk sela. Tok guru duduk sela, saya pun duduk sela. Nah, bila saya nyandar dah sakit.
Duk sela lama 2 jam lengah perhari. Kita nyandaklah dinding sikit, nyandak. Tok guru limpah lalu dengan air setan ni. Jangan nyandak. Tak nyandaklah kita pun. Nah, dah dia pun tak nyandak. Dia masa dia ngajar kita pun dia tak nyandak tak. Nah, kita ikut dia ngajar di masjid, mana-mana surah. Dia tak nyandak tak. Tapi hak ramai nyandak anak murid. Ada hak nyandak, hak kaki duduk gitu ada, korek hidung ada, hak cuki gigi ada tak? Orang ada depan cuki gigi. Oh ni molek ambil batang sakut tak betul. Nah, tu antara adab dalam majlis ilmu, jangan nyandak. Yang ketiga apa benda? Yang pertama duduk depan. Nah, duduk depan. Nampak? Yang kedua jangan nyandak. Yang ketiga ada catatan. Ada catatan. Kalau dulu catatan buku dengan pen, dengan pensel. Ni catatan macam-macam. Ni orang tak pakai ada buku pen ni, orang pakai mana? Pakai rakaman. Okey juga. Ataupun pakai ni kan teknologi canggih kan. Pak Ustaz cakap ada. Kita ingat ke dia main mesej. Rupanya dia catat kita tahu. Okey tak? Yang catatan juga. Dia tak betul nyanyi saja. Nyanyi. Dah apa jomel. Nampak? Kena ada catatan. Kemudian yang keempatnya cara duduk kita. Cara duduk guana duduk biarlah bersopan. Guana duduk sopan, duduk sedar. Itu cara duduk yang bersopan. Dah kalau duduk tinggung tangan tak belakang ataupun tangan kiri atau tangan kanan atau kedua-dua tangan ke belakang, guana pula. Perbuatan tersebut Nabi larang. Perbuatan tersebut Nabi larang. Imam Nawawi sebut dalam Riyadhus Shalihin, perbuatan tersebut termasuk dalam perkara makruh. Tapi walaupun makruh, tapi bila kita buat dalam majlis ilmu tak sama. Tak sama. Nampak? Sebab tu kena jaga benda macam ni tuan-tuan. Itu di antara usaha kita untuk orang kata mendapatkan sesuatu yang baik supaya lekat molek perkara yang diberkati oleh Allah. Sebab tu Nabi ingatkan kepada kita, Nabi kata kun aliman, jadilah kamu orang yang alim, au muta'alliman, atau orang yang belajar hak super salih, mesti kena ada catatan. Kalau orang ngajar kitab, mesti kita kena ada kitab untuk nadah. Tu baru dipanggil muta'allim, orang yang belajar. Kemudian Nabi kata au mustami'an, atau orang yang mendengar. Golongan mustami' tak apa dah dengar. Walaupun tertidur, tak apalah orang ni. Kita duduk dengar tertidur. Dah tuan ustaz tertidur, tak apa. Ada pahala, ada. Banyak tu sikit, serah ke Allah. Tu bukan kerja manusia ni pahala banyak sikit, tapi ada pahala. Sebab kita bukan saja-saja tidur, kita tertidur. Itu lebihnya majlis ilmu. Kita duduk siapa tertidur dalam majlis ilmu pun ada pahala tuan-tuan. Tapi jangan pula lepas pada 5 hari kerana nak tidur, tu tak jadi waktu. Esok ada orang ngajar sejik, ada kena mari ya. Tak ke bodoh kan, tidur pun ada pahala. Mari siap bawa batal apa tau. Tu tak jadi kakak gitu, memang tak ada benda. Siap bawa batal, apa tak bawa dengan tilang-tilang apa semua. Dengan tilang, dengan serimut, dengan batal golek apa belakang. Walaupun kita tertidur ada pahala. Dan mana ustaz hak ngajar slow sangat. Ngatuk kita. Nampak? Ngatuk tak apa tuan-tuan. Yang tak boleh komplain. Kita ni banyak sangat komplain. Ustaz slow komplain. Ustaz derah komplain. Ustaz ni Allah aku rumah apa? Derah kosong ada bergekor masjid suara komplain. Dan minggu depan orang cetong ngatuk mata ngatuk pulau apa pula senduangnya Allah lembut dan nepe sungguh.
Nak slow lah pula. Hak ni keras sangat, hak ni slow sangat, hak tu gitu, hak ni begini. Dah payah mengajar sendiri lah. Mengajar sendiri. Dah ni tak kena, hak tu tak kena, mengajar sendiri lah. Dah erti sejak dah lah. Dah nak cakap ni. Dah, ni penyakit. Ini penyakit. Hak derah ia komplain kata derah, hak kasar ia komplain kata kasar. Dia kadang-kadang bukan kasar guanya. Matlamat sama nak kata benda tu haram. Cuma cara je. Hak ni cara dia keras. Dah leh, haram hukum ni. Nampak keras sikit. Hak ni lembut. Matlamat sama je. Tak leh, hukumnya adalah haram. Sama je. Sama je, betul tak? Sama je. Dedah aurat adalah haram. Maka jangan mendedahkan aurat, nanti akan dibakar di dalam api neraka. Benda betul tak? Benda betul. Hak ni siapa dedah aurat dia akan dibakar dalam api neraka. Sama tak? Sama je, cuma hak ni lembut sikit, hak ni kuat sikit. Sama je, serupa tula je. Tapi kita, nilaian kita, persepsi kita, hak ni kerah, ni lembut, ni lembut, ni kerah. Hak kerah tak boleh, hak lembut pun tak boleh tak. Dah ni hak boleh. Hak boleh kata ada kali tak dosa. Tu boleh. Hak tu dengan mumu, dengan ustaz-ustaz tu dalam neraka betul. Nampak? Nah, batu kalau kita tak mampu jadi orang hak belajar, jadi orang mendengar. Golongan mustamik, golongan mendengar. Nah, au muhibban kata Nabi, ataupun tak mampu jadi orang mendengar. Sibuk memanjang-manjang dok dah malam ni dengar jawab dok dah nak gelmo sibuk sangat. Berapa pula anak usia malam ni? Nak apa anak usia waktu nak ambil anak usia dok dah. Malam esok dok dah yo anak hok PMA tu pula usia. Dan malam usia anak hok yang tu pula usia anak yang apa benda ni jangan. Dan malam Jumaat tak ada usia lah budak tolak. Memang tak ada usia. Bini pula usia. Dok sama. Tapi ada tak rasa rugi? Ada rasa rugi. Rasa tak benda tu suatu peluang keemasan? Rasa. Maka itulah termasuk dalam golongan Nabi kata al-muhibbat. Tak mampu jadi orang dengar, jadilah orang yang kasih kepada ilmu. Walam takun khamisan fatuhlik. Jangan jadi golongan kelima, nescaya kamu akan binasa. Jadi orang alim pun tak boleh, jadi orang ngaji pun tak boleh, jadi orang dengar pun tak boleh, jadi orang kasih ke ilmu pun tak. Bahkan dia tak suka. Ada orang tak suka majlis ilmu, tuan-tuan. Ada masjid yang tak suka majlis ilmu. Ada. Bila kata kita nak panggil ustaz ni ngajar, dia bukan nak orang dengar. Buat habis duit sikit je. Berapa dengar di masjid ni duit tok mu. Bukan sini. Bukan di Selangor ni, luar daripada Selangor, tuan-tuan. Nah, ada dengar di masjid, rasa dia macam duit tu duit dia. Oh, dia rasa bangga. Saya semenjak saya jadi bendahari masjid, tengok di masjid, sebulan dapat 12,000. Tak usik-usik tu. Tak usik-usik. Kalau orang pegang habis semua duit, tengok saya pegang. Tak luar-luar, bahkan bertambah. Dah apa tu? Nak tanya sikit, apa tu? Duit tu duit orang infak. Bila duit orang infak, orang nak duit itu digunakan ke jalan Allah, baru ada pahala untuk dia. Tapi bila duit tu orang infak, kita dah simpan, dah sekor. Nak sekor buat apa? Nak minta ada faedah, masuk dalam amanah saham kan? Nak masuk dalam amanah saham. Ada orang gitu. Nah, dia lebih suka duit. Dia rasa duit tu macam ke duit dia. Kita kena ingat ini duit orang. Bila duit orang kita kena guna di jalan Allah. Orang tu infak untuk digunakan ke jalan Allah, maka mesti kita gunakan di jalan Allah. Nah, gunakan ke jalan Allah. Bukan suruh berabi, jangan salah faham. Bukan suruh berabi, tapi gunakan semaksimal mungkin untuk perkara baik, untuk perkara yang dikira di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni ada masjid disimpan duit. Nah, ada surah disimpan di situ.
Siapa beribu-ribu pitih tok musik-musik, tetapi masyarakat yang berada dalam qaryah masjid itu lapor ke bulu dengan santapan rohani. Lapor dengan santapan rohani. Nak sebab ke masjid kedekut nak buat kuliah. Kedekut nak buat kuliah, ada yang kedekut nak buat kuliah, ada yang berkira nak buat kuliah. Habis dia nilai ustaz tu guna tengok apa. Ustaz ni rambut kayu ni ganak ni. Tak boleh. Asal janggut sikit ganak tak boleh. Asal serabang sikit ganak tak boleh. Nah, tengok jalan tubuh besar sikit tak boleh, ganak tak boleh. Bila dengar cakap suara nampak kasar sikit tak boleh, ganak. Dah nak cari hak kan? Kita nak cari hak lembut-lembut gitu. Hak pelan-pelan gitu. Ambil syahwat lah ni aja. Nah, tapi minta maaf tuan-tuan, saya bukan kata di masjid ni tuan-tuan, tapi saya sebut atas pengalaman saya di kawasan-kawasan yang biasa saya pergi. Nah, sebab kita tengok ada bermacam-macam, ada cara gini, cara ini. Cara yang betul selagi mana perkara tersebut tidak bercanggah Quran, hadis, ijma' dan qiyas ulama, maka benda tu kita kena ke depan. Perkara tersebut kita kena war-warkan. Sebab tu untuk akhirnya kita ambillah contoh di zaman pemerintahan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ni tuan-tuan, waktu dia jadi khalifah, setiap malam dia keluar. Sayyidina Ali, ini hebat Sayyidina Ali tuan-tuan. Setiap malam dia keluar, dia pergi ke mana-mana tempat yang ada masjid atau surau kemudianlah yang ada kuliah, yang ada majlis ilmu, dia pergi, dia masuk, dia duduk depan dan dengar. Sayyidina Ali tuan-tuan duduk depan. Sayyidina Ali bukan Pokcik Ali. Sini ada Pokcik Ali ke sini? Kalau ada bukan hak sini lah. Tak ada kena-kena. Ya? Dia duduk depan Sayyidina Ali khalifah. Bukan pelepah atau terapah. Khalifah. Khalifah Ar-Rasyidin yang keempat selepas Sayyidina Osman. Dia duduk depan, dia dengar ustaz ni ngajar, dia dengar. Bila habis ustaz ni ngajar, dia pergi jumpa ustaz. Dia jumpa, dia tanya 3 soalan. Soalan pertama dia sebut, dia kata akhbirni anil Islam. Beritahu padaku tentang Islam. Bila ustaz tu bagi tahu gini Islam ni gini. Bila betul, saya nak kata sadaqta, betul. Fa akhbirni anil iman. Tolong ayat aku pasal iman. Dia pun beritahu iman ni gini. Bila betul, kata Sayyidina Ali, sadaqta, betul. Kemudian dia tanya pula, fa akhbirni anil ihsan. Tolong ayat aku tentang ihsan. Ini pun khabar ihsan ni gini. Bila betul dia kata sadaqta, betul. Bila sebut 3 betul, mengajarlah sini. Mengajar, teruskan usaha kamu untuk mengembangkan ilmu, untuk mengembangkan Islam. Terus. Sayyidina Ali. Tu khalifah Sayyidina Ali duduk nak khabar, duduk depan. Nah, dia bukan nilai orang. Dia bukan nilai orang tu pasal lagu mana itu ada. Yang penting setakat mana yang dia mampu, benda yang disampaikan itu tidak bercanggah dengan syariat, tak bercanggah dengan Quran hadis, maka benda tu kita kena ketengahkan. Maka benda tu kita kena ambil dia. Nah, sebab tu tuan-tuan, kita sebagai umat Islam, nah, tempat yang mulia bagi kita tidak lain dan tidak bukan adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat mulia bagi kita. Nah, dan kemuliaan kita sebagai umat Islam adalah bila mana kita berpegang dengan Islam, nah, dengan istiqamah dan 100% dan kekuatan kita. Nah, kekuatan kita antara lainnya adalah bila mana kita dapat menguasai ilmu. Itu kekuatan kita. Batu 3 kali ni kita kena ingat. Nah, tempat yang mulia bagi kita adalah masjid ataupun rumah Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan kita bila mana kita dapat berpegang dengan Islam 100%. Nah, itu kemuliaan kita dan kekuatan kita apabila mana kita
kita hidup dan kita melakukan sesuatu perkara berlandaskan ilmu syariat, berlandaskan ilmu agama yang telah diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita, dalam kita kena pentingkan majlis ilmu. Jangan sekali-kali kita pandang mudah, kita pandang remeh, kita pandang endah tak endah kepada majlis ilmu. Kita kena perkembangkan, kita kena membudayakan dan kita kena pentingkan ilmu dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita ada barakah, ada keberkatan untuk dunia dan juga untuk akhirat. Jadi saya rasa cukup sekadar itu, tuan-tuan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada pihak Jawatan Kuasa dan pengurusan Masjid Bukit Indah Ampang kerana sudi mengundang dan menerima kedatangan saya di sini. Dan saya ucap terima kasih juga kepada tuan-tuan sekalian kerana sudi istiqamah berada selama lebih kurang sejam lebih dalam kuliah yang tidak seberapa pada malam ini. Jadi sebelum saya mengakhiri majlis, nak mohon jasa baik tuan-tuan, saya nak melancarkan sedikit kutipan infak fi sabilillah, antaranya untuk madrasah saya, pusat pengajian Iqra dan Al-Quran di Kuantan, yang bertempat di Kampung Kempadan, tempat saya sendiri, tempat nelayan. Tujuannya adalah untuk tabungan pusat pengajian tersebut. Bukan kerana saya tidak kenakan yuran kepada pelajar, saya kenakan yuran, tapi yuran tidak seberapa. Yurannya hanya saya letakkan RM10 untuk seorang selama sebulan. Dan juga tuan-tuan faham, tempat nelayan tepi pantai, bila tempat nelayan RM10 sebulan, dia rasa macam 100 atau 200 sebulan. Sehingga ada yang 6 bulan tak bayar pun ada 4 bulan tak bayar pun ada. Jadi daripada yuran itulah untuk semua sekali, untuk sagu hati guru, untuk maintenance, untuk api, air dan sebagainya. Jadi atas RM10 sebulan tu memang tidak kata tak dam aicah, tak dam pusing. Jadi sebab itulah mana-mana saya pergi pun saya akan lancarkan infak fi sabilillah, antaranya untuk pusat pengajian Iqra ataupun untuk madrasah saya, pusat pengajian Iqra dan Al-Quran di Kampung Kempadan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh berbuat demikian selepas daripada kita selesai mendirikan solat fardu isyak sebentar sahaja lagi. Tidak wajib. Jangan pula kata benda ni wajib. Kalau tuan-tuan rasa nak pergi, pergilah. Saya tak paksa. Tuan-tuan rasa nak pergi, tak nak pergi, sudah, tak ada masalah. Tapi kalau kita beli, paling tidak wajib kita dapat 2 perkara. Yang pertama dapat pahala, yang kedua terhapusnya dosa. Ni 2 perkara ni wajib dapat. Banyak anda nak beli, kita pula ikut anda. Tuan-tuan nak beli RM1, RM2, RM3 amat pun kita terima. Tuan-tuan nak beli 5% pun kita terima. Bulan lepas ada orang beli kat kita RM50,000, tapi rupiah. Kita tengok-tengok RM50,000. Nawak benda tuan-tuan RM50,000, kita nawak benda apa. Dan ada juga kita terima duit daripada duit Arab pun ada juga. Duit siling Arab berapa jumlah tak ingat dah. Tapi duit siling Arab ada 3-4 keping. Waktu kita simpan pahala ni pun ada. Nampak ada hak yang kalau di bulan Kuantan tiap-tiap kuliah saya buat tabung. Saya buat tabung. Kita tengok kadang-kadang ada sapu surah, ada emblem. Tapi bila buka emblem kosong, ada benda. Ada yang letak daun pun ada tak? Letak daun kering. Kita tengok sapu raya tu kan, sapu duit raya. Kita buka tengok daun kering, daun pelang. Daun pelang rasa tebal. Ni ada 300 kau ni. Buka-buka daun pelang, tuan-tuan Rabbi. Tak ada awal hal takkan kita nak marah. Kita meraih simpati orang, takkan kita nak marah orang. Cumanya kalau di luar kita ada jawab sendiri dah esok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja. Cukup sekadar tu. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.